Beberapa hari saja lagi sebelum proses demokrasi pilihan raya negeri PRM Melaka akan berlangsung, pastinya setiap parti kini sudah ada dengan strategi mereka tersendiri. Namun banyak pendirian parti-parti sebelum ini ada yang ingin jalankan kerjasama, ada yang dengan keras menolak kerjasama dan semua ini kita ingin membincangkan sekiranya pertembungan berlaku untuk 3 atau lebih penjuru dan pihak mana yang akan dapat untung dan siapa yang rugi. Untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan juga pensyarah kanan Universiti Malaya bersama dengan kita ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Hafiz. Doktor, UMNO tidak akan bersama dengan Bersatu. Bersatu pula akan perkuatkan Perikatan Nasional. PH terus dengan komitmen kerjasama mereka. Sekiranya berlaku 3 penjuru, siapa yang untung dan siapa yang rugi, Doktor? Saya melihat dan berpandangan bahawa parti-parti dan pemimpin sekarang khususnya di Melaka itu sedang mabuk politik kerana mereka sedang berkhayal tentang kemenangan yang luar biasa dan mendapat kerusi lebih daripada 20 buah kerusi. Inilah sebenarnya khayalan yang sedang berlegar dalam kalangan pemimpin-pemimpin dan parti-parti politik, dan apabila mereka sudah sedar selepas ini barulah mereka lihat bahawa perlunya ada kerjasama dan gabungan. Dan sekarang dalam khayalan tersebut, mereka fikir mereka mampu untuk berhadapan dengan gabungan besar Pakatan Harapan. Dan dalam konteks Malaysia, semenjak daripada merdeka, kita lihat kecuali di negeri-negeri yang dominasi Melayu lebih daripada 90%, mestilah mewujudkan kerjasama untuk membentuk kerajaan, dan sama ada negeri ataupun di peringkat persekutuan itu sekalipun, mesti ada kerjasama bentuk gabungan. Tidak ada lagi kita lihat dalam sejarah pernah muncul sebuah kerajaan yang terdiri daripada partinya bergerak solo. Maka saya lihat mabuk politik dalam kalangan pemimpin dan parti yang ada hari ini, mereka tidak boleh tangani dengan sebaiknya, dan jika mereka kalah selepas ini, barulah mereka sedar bahawa kekalahan tersebut berpunca daripada kemabukan yang mereka alami hari ini. Dan saya lihat gabungan yang dibentuk oleh Pakatan Harapan itu sangat kuat, dan kalau parti-parti misalnya UMNO, PAS Bersatu hendak terus bergerak secara solo, mereka perlu berhadapan bukan sahaja dengan gabungan Pakatan Harapan, tetapi juga mereka sedang menembak antara satu sama lain, dan musuh itu terlalu banyak dalam PRN Negeri Melaka yang akan berlangsung pada bulan hadapan. Dan PAS kini seperti kita tidak tahu ingin bersama dengan BN UMNO ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Apa mungkin peranan yang boleh dimainkan supaya undi Melayu ini tidak akan berpecah sekiranya ada 3 penjuru? PAS perlu memainkan peranan yang besar sebagai broker politik yang segera, kerana jika PAS dengan perlahan bertindak sedemikian, kita lihat ini akan menyukarkan perjalanan PN atau MN untuk berhadapan dengan gabungan Pakatan Harapan. Jika masih lagi terus kekal dengan pendirian kiri ataupun kanan 50-50 terhadap PN atau MN, ini akan memberikan satu jalan yang mudah kepada Pakatan Harapan untuk masuk dan bertanding dalam PRN Negeri Melaka. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh PAS, perlu menentukan pendirian dengan kadar segera, tidak boleh lagi mencari jalan yang tengah, dan ini akan menyebabkan pertembungan lebih daripada 3 penjuru. Kita akan lihat bahawa calon bebas juga akan muncul, misalnya 4 adun yang dikatakan tidak diterima oleh PH mungkin akan bertanding atas tiket bebas. Inilah sebenarnya yang akan dihadapi oleh parti-parti politik, dan kita jangan pandang enteng kepada calon-calon bebas yang sudah punya track record. Misalnya bekas Ketua Menteri itu sudah ada sokongan di kawasan beliau dan juga di negeri Melaka, dan kita perlu lihat inilah sebenarnya jalan-jalan ataupun usaha-usaha ataupun strategi politik yang perlu difikirkan dengan kadar segera, bukan sahaja oleh PAS tetapi juga oleh parti-parti politik lain yang bertanding dalam PRN Negeri Melaka yang akan datang. Doktor, kedudukan terkini kursi DUN Melaka sehingga 18 Oktober, BN 12, Bersatu 1, DAP 7, PKR 2, Amanah 2, Bebas 4 menjadikan keseluruhan 28 kerusi. Bersatu dilihat tidak mempunyai kekuatan begitu juga dengan PAS yang tiada kerusi di DUN Melaka. Bagaimana pakatan yang boleh kita jangka pada PRN negeri pada bulan depan ini?
Bersatu dan PAS perlu melihat bahawa sokongan di Melaka itu tidaklah begitu besar kepada kedua-dua parti tersebut. Maka laluan juga boleh diberikan kepada UMNO di negeri Melaka dan perlu ada rundingan. Misalnya jika tidak bertanding terlalu banyak kerusi di DUN, maka berikan ruang kepada PAS dan Bersatu untuk bertanding lebih di peringkat parlimen dalam PRU 15. Maka strategi politik ini perlu dinilai dan perlu diteliti dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Dan kita lihat dalam PRU yang lalu pun UMNO di 6 buah kerusi itu menang tipis bawah 1,000 undi. Ya, ini memperlihatkan bahawa ada lompong-lompong yang perlu diperbaiki dan mana-mana parti politik tidak boleh mendabik dada bahawa mereka mampu untuk menang besar dalam PRN Negeri Melaka, dan kita lihat dalam PRU 14 yang lalu isunya isu yang sama, iaitu menolak akibat daripada gelombang menolak Datuk Seri Najib dan kes-kes yang melingkari beliau, dan isu itu isu yang utama. Tetapi hari ini isu pandemik COVID-19, keselesaan dan kehidupan rakyat itu isu yang menyeluruh, menyebabkan gelombang itu sebenarnya lebih besar dan perlu disedari oleh parti-parti politik. Janganlah terlalu berkhayal sehingga menyebabkan mereka sendiri tewas akibat kegagalan, kelemahan strategi politik yang gagal diterjemahkan dengan begitu baik di dalam PRN Negeri Melaka.